Okey, kita akan auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma ta'lim wa tadhakkur wa tadzakkir wa tanfa' intifa' wa ifadatul istifad wa hisu tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa lidul khair bi ibtigha'i majlilah wa mardi wa qurbi wa sawabi insyaallah la haula wala quwwata illa billah al-azim. La haula wala quwwata illa billah. Apa khabar anak-anak semua? Baik, kita akan teruskan perkahwinan kita pada kali ini. Baik, ini di antara tajuk yang kita bincangkan 14 bab perkahwinan yang kita akan bincangkan. So, saya mengharapkan agar kita 3 kali pertemuan ini selesai lah semua ke 4 tajuk ini. Okey. Baik, kita akan mulakan dengan pertama kita akan cerita tentang pertunangan dalam Islam, kemudian pernikahan dalam Islam, iaitu kufu dan pernikahan, haid dan perkahwinan, wanita tidak harus berkahwin. So, itu adalah pelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita ada pengertian mas kahwin, walimatul urus, mereka enggan berkahwin. Kemudian sampai bab pembubaran perkahwinan dan kita akan dan bab rujuk bab 11, 12, 13 kita akan selesaikan pada Jumaat depan. So pertemuan kita Jumaat ni, hari ni, Khamis depan dengan Jumaat depan insya-Allah kita target selesailah tajuk bab perkahwinan. Kahwinan ni ada 3 perkara, 3 fasa yang paling penting yang anda kena tahu, yang saya minta anda kena faham betul-betul. Ialah pertama pra perkahwinan, sebelum kahwin. Sebelum kahwin. Yang kedua, masa perkahwinan. Yang ketiga, pasca perkahwinan. Itu yang nak di pasal mana selepas kahwin. Mana nak faktor pilih suami, pilih isteri, petunang. Itu pra perkahwinan. Kemudian pasal yang seterusnya ialah melaksanakan perkahwinan tersebut, tanggungjawab suami isteri dan sebagainya. Kemudian pasca perkahwinan berlakunya perceraian dan sebagainya, dan konflik rumah tangga. Itu di antara perkara yang kita akan bincangkan, dan kita berharap bahawa anda juga akan mendapat manfaat yang besar dalam pertemuan kita pada kali ini. Baik, jadi kita tidak akan berfikir panjang lagi, saya ingat. Pertunangan dalam Islam. Kita akan melihat pertunangan dalam Islam. Okey. Dalam bab pertunangan dalam Islam ni ada beberapa perkara yang kita kena clearkan untuk anda semua. Saya minta agar anda bersifat terbuka dan kena clear, sebab kita tak nak nanti ada yang tak faham dan seterusnya berlaku. Jadi ingat, kalau kita belajar agama, kita selesai masalah. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, ciri-ciri suami isteri, ciri-ciri perempuan atau lelaki yang kita kena kahwini. Sebab perkahwinan adalah yang Allah SWT galakkan pada kita. Sebab manusia ni dia memang berpasangan antara lelaki dan perempuan. Dan dia saling berkeinginan antara lelaki dan perempuan. Dan keinginan itu Allah Ta'ala halalkan dalam syariat perkahwinan. Itu kena clear. Kalau lelaki suka lelaki, perempuan suka, itu dah bukan dalam Islam. Itu tak ada. Tak ada fiqh untuk mereka, hukuman untuk mereka, tapi kita bincangkan pada hari ini. Baik, so macam mana cara nak pilih suami isteri? Kenapa perlu perkahwinan? Perkahwinan akan membina tamadun. Perkahwinan akan mendapatkan zuriat, dan zuriat itulah yang akan menentukan kesinambungan generasi. Akan membina generasi soleh, generasi yang baik, sama ada baik atau buruk. Dia memang perkahwinan. Jadi ini di antara perkara yang kita nak tahu. Jadi dalam Islam, sebelum apa-apa kena pilih ciri-ciri calon isteri dan calon suami. Ciri-ciri calon isteri dan calon suami. Jadi calon isteri dan calon suami ini, ciri-ciri dia pertama ialah
uh, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada empat ciri-ciri bakal suami dan bakal isteri kalau kena pilih. Pertama, uh, kerana keturunan. Lima kerana harta ni. Harta benda. Maknanya kalau nak kahwin, cari orang yang kaya. Cari orang yang senang. Jangan cari orang yang miskin, jangan cari yang susah. Bahasa mudahnya lah. Bahasa mudah. Kalau boleh, cari yang kaya dan berharta. Itu adalah, ya, ada siapa nak cakap tu? Ada orang nak Ya. masuk. Nak masuk? Allah. Lupa pula. Okey. Iaitu kena ada empat perkara. Pertama, bakal suami, bakal isteri mestilah orang yang berharta dan ada duit. Itu satu. Sebab kalau miskin, nanti jadi gaduh suami isteri. Kerana kewangan gaduh bercerai berai. Itu satu. Yang kedua, kerana rupa paras cantik ni. Bakal suami mesti handsome dan isteri mesti cantik. Handsome dan cantik ni adalah abstrak. Setiap orang mempunyai pandangan berbeza dengan cantik. Kita kata apalah suami dia ni muka pecah. Tapi dia dah memang dia suka macam tu. Itu memang Allah tak jadikan. Jadi ikut pandangan masing-masing yang maksud dia cantik. Kenapa kalau kita tak ambil yang cantik? Nanti kan nampak perempuan lain dah, nampak lelaki lain berlakunya perselingkuhan dan sebagainya. Jangan kita ingat bahawa kita belajar agama tak berlaku macam-macam berlaku sekarang. Ustazah pun ada fair dengan suami orang atau dengan anak muda dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Jangan ingat, sebab nafsu ni amat tidak terkawal. Jadi kena yang cantik, yang molek, yang slim. Slim tu adalah sesuatu yang juga abstrak. Ada orang suka lelaki gemuk, lelaki boncet, ada yang suka perempuan boncet, lelaki perempuan gemuk ada, tapi itu semua abstrak, tak ada masalah. Yang ketiga ialah kerana keturunan, iaitu mereka ni keturunan, maknanya mungkin dia anak yang sah taraf, maknanya anak bukan anak luar nikah. Yang kedua, mak bapak dia ada keturunan yang baik-baik, bukan penyamun, bukan perompak, bukan penipu, bukan pembohong. Kan? Kalau sekarang ni orang yang paling katakan kalau hari ini orang yang paling orang tak percaya berdasarkan pernyataan survei yang dibuat oleh beberapa agensi kerajaan. Sekarang ni orang paling tak percaya orang politik kan. Mana orang paling benci dan orang paling tak percaya di Malaysia ni adalah orang politik. Habis semua orang tak suka dia. Apa yang kena berlaku ni kerana dia. Jadi itu maknanya sampai ke kalau nak cari bakal suami isteri, tak payahlah cari anak-anak menteri, anak-anak YB, tak payah apa-apa kepala je. Mana sebab ada elemen pembohongan walaupun tak semualah. Okey, contohnya lah, ataupun mereka ini keturunan baik-baik, keturunan berada, keturunan yang ada nama kan, orang tahu punya anak kiai, anak apa semualah, menantu ke, walaupun mungkin dia akhlak dia ataupun iman dia tidak diwariskan kepada mewarisi mak bapak dia atau atuk dia lah. Maksudnya kalau kita kahwin anak kiai, anak tok guru, belum tentu anak dia tu macam bapak dia. Tapi itu sebagai tanda awal. Dan yang keempat, ini yang Rasulullah SAW kata yang paling utama, iaitu Rizatiddin, kerana agama. Faham agama, amal agama, penampilannya orang yang beragama, percakapannya orang yang berakhlak baik. Ini orang yang agama. So, maka pilih yang faham agama, tarabat syadat. Itu akan mengikat kaki dan tangan kita. Ada empat ini. Ada empat-empat Alhamdulillah. Ada empat-empat Alhamdulillah. Tak dapat empat-empat, mesti salah satunya orang yang beragama ataupun mereka yang faham agama, pernah kepahaman kehidupan yang beragama. Beragama tidak semestinya pakai kopiah. Beragama tidak semestinya pakai jubah. Beragama tidak semestinya pakai putih. Beragama artinya orang yang ada prinsip kehidupan. Dia memahami yang halal dan haram dan dia buat yang halal dan dia tinggalkan yang haram. Yang orang yang ada prinsip iaitu amal ma'ruf nahi mungkar, buat kerja baik dan meninggalkan atau mencegah berlakunya kemungkaran. Ini ada prinsip. Walaupun dia mungkin pakai biasa, tapi dia tahu halal haram, dia tak makan riba, dia melanggar produk-produk Islam sahaja dalam perbankan dan hutang piutang. Itu contoh mereka yang terlibat dalam itu. Itu contoh baik. Kalau tak cukup manfaat, satu. Dapat manfaat, Alhamdulillah. Orangnya beragama, anak orang kaya, mukanya cantik, berharta. Alhamdulillah. Tapi kalau kita
beragama, muka biasa-biasa, ada duit, keturunan pun biasa-biasa, tak apa. Yang penting agama tu. Okey, itu je. Dan bagaimana kita melaksanakan persahabatan kita? Macam mana kita nak bergaul dengan mereka, nak berkenali. Dita'arafu, maka nak kenal-kenalan. Dalam Islam, dita'arafu ini dibenarkan setelah berlakunya pertunangan. Sebelum pertunangan, dita'arafu dalam konteks mengenal, tahu, tapi kenal lebih detail. Tapi kalau nak kahwin, bertunang, baru boleh kenal detail-detail. Itu dia panggil kedebah, yang ini pertunangan dalam Islam. So, apakah dia perkara yang anda kena faham? Dalam masyarakat kita pada hari ini, pertunangan ni adalah sunat sahaja, tak wajib. Kalau tak nak tunang pun boleh, kalau nak kahwin terus. Baik, apa dia perkara-perkara yang saya nak terangkan pada hari ini berkaitan dengan pertunangan. Apa dia yang menyebabkan, apa yang boleh dan tak boleh, do and don't. Pertama ialah berdua-duaan dengan tunang dan bercampur dengannya. Dalam Islam, bertunang bukanlah menyebabkan halal segala-galanya. Pertunangan ada sebuah perjanjian untuk mengikat perkahwinan. Bukan boleh hangkut ke sana. Walaupun anda bertiga ke berempat, beramai-ramai, anda bawa tunang anda naik kereta, naik jalan, tak boleh. Tunang pun tak boleh. Yang tak bertunang lagi lah tak boleh bawa angkut ke sana makan berdua. Berdating sana, berdating ni tak boleh. Ini di antara perkara-perkara yang kita kena ingatkan. Hubungan melalui SMS, WhatsApp dan media sosial. Boleh tak kita nak WhatsApp tunang kita? Atau kawan perempuan kita, boleh tak nak WhatsApp saja? Okey, prinsipnya ialah kalau kita berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, perbahasan hukum berkaitan dengan hal ini tidak dibincangkan kerana pada zaman dulu tiada, tak ada ni zaman WhatsApp, SMS ni tak ada. Tapi ada khalwat berduaan di tempat sunyi. Ada Islam berkhalwat berduaan di tempat sunyi, pergi dating. Boleh tak seseorang itu dianggap berkhalwat tapi dia berwhatsapp berdua? Media sosial, dia berdua dekat bilik je seorang-seorang, dia WhatsApp, ketawa. Ini belum video call loh, ni WhatsApp. Adakah itu termasuk dalam perduaan? Walaupun secara fizikal. Tapi ini di dalam maya dia berdua-duaan. Sebab itu dalam konteks ini, kalau dia tidak berlainan dengan SMS dilakukan, dia tidak melibatkan suara perempuan ataupun bentuk ayat. Dia tulis cenderung untuk mengatakan bahawa bagaimana SMS, WhatsApp yang tidak ke arah membangkitkan syahwat, maka saya itu ia dibolehkan. Nak SMS, saya dah makan belum? Tak apa. Tapi kalau dah mula manja-manja dan sebagainya, tidak dibolehkan. Kawan kita lelaki perempuan, tunang ke tak tunang, tak boleh. Lebih-lebih sekarang boleh telefon pula, boleh nampak gambar Google Meet ke. Lepas tu, bila nampak muka lagi, tak boleh lah. Maknanya kita sebenarnya kita berdua. Dia dulu mungkin kita kena dating. Sekarang dating melalui tak kita rasa Islamik kononnya. Ramai je saya tengok budak-budak yang pengajian Islam ni, yang berdating berdua nak tunjukkan Islamik ni lah, pakai kopiah lah, pakai apa ni, walaupun berbual dua. Okey, ayat dia apa? Kalau ada unsur-unsur ngada-ngada, unsur sakat menyakat, ketawa-ketawa, sampai tak sembayang, lambat sembayang, sampai mula mengada-ngada, okey, itu adalah haram. Tapi kalau objektifnya itu hanyalah untuk bertanya khabar apa semua, tak ada masalah. Kalau dah bertunang, tanya apa khabar, okey, jaga sihat, jaga sembahyang, apa nasihat-nasihat, tak ada masalah. Okey. Hukum seterusnya memandang lelaki dan perempuan. Boleh tak kita tengok perempuan? Paling basically yang kita buat macam ini, kita hanya boleh melihat perempuan ni muka dan tapak tangan sahaja. Tapak tangan. Muka dan tapak tangan. Itu yang boleh dilihat. Dilihat. Kalau lelaki pula, kecuali pusat hingga lutut lah. Jadi maknanya di sini ialah seluruh kehidupan dia itu adalah menuju ke arah itu. Menuju ke arah itu. Apa itu? Iaitu kena jaga pandangan kita. Sebab itu kita kena tunduk pandangan. Jadi maknanya di sini ialah bagi kita melihat lelaki dan perempuan hanya boleh muka dan tapak tangan. Yang lain tak, yang jangan tengok. Apatah lagi kalau perempuan pakai baju yang ketat-ketat, nampak susuk tubuh, tak boleh dipandang. Di sini. Di sini ialah kerana masing-masing kena jaga. Jadi, aku dalam konteks pada hari ini, lelaki lah yang kena jaga pandangan. Kalau ada lelaki marah perempuan, kenapa perempuan pakai baju seksi-seksi?
dia marah perempuan. Patutnya lelaki jaga. Bila kita jaga kita, selamat. Kita jaga kita. Jadi kalau kita nampak kawasan yang agak kurang selesa, kita tutup pandangan. Begitu juga perempuan. Bila kita tutup pandangan, maka akan selamat kita. Itu. Mana boleh tak menengok? Boleh. Muka dan tapak tangan serta apa kalau lelaki antara pusat lutut tu tak boleh tengok lah. Okey. Walau bagaimanapun ada beberapa keadaan di mana lelaki dibolehkan dengan perempuan. Diharuskan lelaki memandang perempuan ajnabi, iaitu perempuan atau menyentuhnya sekiranya perlu seperti kes perubatan, nak injek, nak rawat, nak operation. Walaupun perkara di situ itu adalah faras sekalipun. Ini kerana sekiranya diharamkan maka dalam perubatan, maka dia akan membawa kepada kesukaran. Sebab itu ramai di kalangan lelaki jadi doktor pakar sakit puan. Dia lelaki macam mana? Terpaksa tengok kan. Begitu juga kalau sambut bayi. Tak ramai doktor perempuan. Jadi kalau kita bersalin, kalau perempuan bersalin, belum tentu yang sambut ni adalah doktor perempuan, mungkin doktor lelaki. Sambut anak tu lahir. Memang terpaksa nampak lah. Lebih yang kadang-kadang terpaksa tu, mak tu, doktor tu adalah menggali ke dan sebagainya kan. Jadi ini, sebab itu sudah menjadi fardu ain dah bagi pelajar perempuan ni ambil kedoktoran atau nursing nanti supaya dapat menjaga maruah kaum-kaum ibu. Boleh kaum ibu ni nak ni mahal lah pergi hospital Islam swasta kena bayar 3-4 ribu. Kan kesian pula korang biasa. Okey. Di perawatan buat dah. Okey, settle. Okey, sekarang ni kita tajuk sebab kedua ialah pernikahan. Apa itu nikah? Dah habis dah bab pertunangan. Pertunangan. Ada siapa nak tanya tentang bab pertunangan? Cerita simpul. Ada siapa nak tanya tentang pertunangan? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Dah bertunang dah? Aziz? Tak ada, tak? Tak ada. Oh, okey. Sekarang kita terus ke bab yang kedua iaitu pernikahan. Setelah bertunang, maka kahwinlah. Kecuali kalau putus tunang. Alhamdulillah menjadilah. Jadi kita berharap bahawa kita akan tetap diberi kesejahteraan dari Allah Subhanahu Wa Taala. So masing-masing ada cerita-cerita, masing-masing kita doakan sebab akan tercapai cita-cita. Baik. Dari segi bahasa, ikatan atau simpulan. Ikatan atau simpulan itu adalah nikah. An-nikahu maknanya ikatan atau simpulan. Dari segi syarak, satu ikatan atau halalkan pergaulan dan membatas hak dan kewajipan serta tolong-menolong antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dan di antara keduanya yang bukan mahram. Menghalalkan pergaulan, persetubuhan antara lelaki perempuan. Kemudian ada je elemen tolong-menolong antara lelaki dan perempuan. Okey, itu yang bukan mahram. Bukan mahram. Itu nikah. Perkahwinan adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang digalakkan di dalam Islam serta dituntut dalam hukum syarak sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang membenci sunnahku, maka sesungguhnya dia bukan golonganku. Ada sebab ada orang tak suka kahwin. Sekarang ini ada kecenderungan ramai orang tak suka kahwin. Orang perempuan terutamanya. Dia tengok kena pukul apa lama-lama. Sudah perempuan dah bekerja, gaji besar. Tak payah kahwin dah kata dia. Jadi Rasulullah takkan iktiraf dia sebagai golongan. Dan dia menunjukkan bahawa perkara itu dituntut dengan syarat seperti berikut. Ini dari Al-Quran. Maka kahwinahkan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan itu 2-3. Masna wa sulasa wa ruba'a fa yakhiftum ala ta'idu fa wahidah. Maka Allah Ta'ala kata membenarkan tentang perkahwinan. Ini tentang poligami lah. Maknanya bukan satu saja, 2, 3 dan 4 pun boleh dalam Islam. Tapi lelaki yang boleh kahwin 4 orang serentak ataupun berpoligami. Maksudnya kalau poligami boleh, kahwin lagi lah boleh dalam Islam. Dibenarkan. Itu hadis ayat yang berkaitan tentang pernikahan. Kemudian dalil dari as-sunnah yang bermaksud hai pemuda-pemuda siapa yang mampu daripada kamu untuk berbelanja dan berkeinginan nak kahwin maka hendaklah dikahwin. Sesungguhnya perkahwinan itu akan memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan terkawal kehormatannya, dan siapa yang tidak mampu berkahwin maka hendaklah dia berpuasa. Ada siapa nak tanya? Tanya apa, Ustaz? Siapa? Sebelum anda sambung lagi. Nanti kan hantar tidur pula. Tak ada. Boleh teruskan, Ustaz. Okey. Ya, Okey.
Kemudian daripada segi ijma' ulama, semua ulama sepakat mengatakan bahawa hukum perkahwinan itu adalah dituntut dalam Islam. Ada 4 hukum. Pertama, wajib. Bila masa wajib? Bila cukup belanja dan tak tahan nafsu. Dah umur 20 tahun, 30 tahun nampak perempuan, tak boleh pening kepala je, pening kepala. Duit ada ni. Dan dia pula ada pula berkawan dengan seorang budak perempuan. Kalau kita tak kahwinkan dia, bahaya ni. Suka jumpa lah, satu pejabat pula lah. Bahaya ni kita kahwinkan. Dia cukup, jadi suka sama suka. Satu pejabat pula. Dan dia suka balik lambat dua-dua tu. Ni kena kahwin cepat. Ni wajib. Wajib dikahwinkan. Wajib dikahwinkan. Ada wajib. Ada duit, ada belanja, sihat tubuh badan. Kemudian ada keinginan untuk berkahwin dan dorongan yang perlu dibuat takut berlakunya pelajak dan sebagainya. Yang kedua, sunat. Sunat berarti orang yang cukup belanja dan ada keinginan kahwin. Dia ada duit cukup, ada keinginan kahwin walaupun semua dia tak ada awet lagi. Dia tak ada tunang, dia ada keinginan tapi siapa nak kahwin dengan aku ni. Sunat. Makruh. Orang yang cukup belanja tapi tiada keinginan kahwin. Makruh. Orang ni duit banyak apa semua tapi dia, mungkin dia jenis dia tak berapa, dia tak sampai sekru, dia tak berminat nak berkahwin lagi. Masa tu sibuk ke sana ke sini, jangan dipaksa untuk kahwin. Jangan dipaksa untuk kahwin. Makruh hukumnya kalau kita paksa dia kahwin. Bukan ada benda yang nak kejar. Perkahwinan ni memanglah, perkahwinan nampak macam gembira, seronok. Saya boleh cakap 6 bulan je lah. Anda bila berkahwin nanti, anda akan gembira selama 6 bulan. Biasanya. Sebab saya ada penceramah khusus kahwin dan saya ada Komite Beragama dan juga ahli PPKN. Jadi saya tahu. 6 bulan. Lepas 6 bulan dia akan mula konflik. Dan jika boleh bertahan selama 2 tahun, insya-Allah dia akan bertahan kekal lama. Mana 6 bulan tu seronok. Lepas tu dah mula kenal dia masing-masing dah mula apalah. Lepas tu dapat anak pula. Bila dapat anak, amak akan selalu bersama dengan anak, urus anak apa semua. Suami dah mula ditinggalkan. Suami dah rasa keseorangan. Mulalah nak bergaduh tu. Masa dah dapat anak, kewangan dah tak cukup pula. Ada masalah kewangan. Pampers anak, buat anak, hantu anak ke nursery dan sebagainya. Masa tu, kalau kita boleh tahan. Kemudian, dapat anak kedua. Lepas 2 tahun, dapat anak kedua. Kalau dapat anak kedua lah. Jadi biasanya, bapak dapat seorang kawan, mak dapat seorang kawan anak. Tapi dia tak berkawan. Itu. Kalau dia dapat teruskan sehingga 5 tahun, Alhamdulillah. Kalau tidak, ada masalah. Jabatan Agama menunjukkan bahawa hampir setiap hari, 2 orang akan bercerai yang mereka kahwin kurang daripada 2 tahun. Akan bercerai. Sebab masalah ekonomi di Malaysia ni. Masalah ekonomi, masalah perasaan. Orang lelaki tidak boleh berubah. Bila kita dah kahwin, kita berubah. Kalau dulu kita kaki main game, main Dota ke, main apa benda ke, game live dan sebagainya. Bila anda dah kahwin, anda akan tinggalkan perkara tersebut. Kalau masih lagi, memang bercerai. Isteri tak tahan. Apa bini laki aku ni tak masuk kita, aku je main game je. Begitulah sebaliknya, perempuan tak main game. Dia kena ubah. Kita kahwin, dia kena tinggalkan perkara-perkara masa dia bujang tu. Kalau bujang suka mancing, suka bersikal ramai-ramai dengan kawan dia, dah kahwin. Kalau suami nak isteri join boleh. Kalau tak, jangan. Kena kurangkan. Banyakkan dengan isteri, contohlah. Ini adalah contoh. Orang yang cukup belanja tapi tak ingin berkahwin. Sibuk sana sini. Jadi kepada haram. Orang yang haram kahwin ni orang yang tidak yakin dan untuk melaksanakan tanggungjawab. Orang yang tak ketahuan, tak ada kerja, orang yang penganggur atau dia kahwin sebab nak boleh dendam kan. Pendendam, pemarah, pembunuh. Dia kata aku nak kahwin dengan orang ni sebab orang lain tak kahwin dengan dia dan aku nak deritakan dia. Katakan dia tak nak, dia suka perempuan ni, perempuan ni tak nak dia. Maka dia kuda-kuda sampai dapat perempuan tu. Tujuan ni ialah, okey, orang lain tak dapat, aku tak dapat, orang lain pun tak dapat. Maka dia kahwinkan orang tu walaupun dengan bukan kerelaan dia. Supaya orang lain tak dapat. Ini sebenarnya dendam, haram. Pukul bantai. Haram. Okey. Rukun-rukun nikah. Lelaki atau bakal suami. Itu rukun nikah pertama. Pengantin lelaki. Yang kedua, pengantin perempuan. Yang ketiga, wali yang adil. Yang keempat, seorang saksi yang adil.
Yang kelima, ijab dan kabul. Ini sirah ijab dan kabul. Aku nikahkan di kau, aku terima nikahnya. Kamu suami, okay, clear. Perempuan clear. Wali yang adil. Wali yang adil. Ini kena betul. Wali adil maksudnya wali bapa kita yang betul-betul credential. Kalau bapa kita ni orang munafik, bapa kita ni ada masalah, dia tak boleh jadi wali kita. Sebab dia tidak boleh dia tidak boleh dia tidak seorang wali adil. Contohnya dia berfitnah. Nauzubillah min zalik, katakanlah kita kahwin dengan seorang perempuan ni dan bapa dia ni nak juga menikahkan kita. Dia sebagai wali kita, bukan wali hakim. Dan bapa dia ni katakanlah dia orang yang suka bohong. Mungkin dia orang politik ke apa benda, bohong sana, bohong sini kan. Orang yang tidak jujur, pembohong, menyusahkan orang, scammer dan sebagainya. Maka carilah, biarlah qadi jadi wali. Wali qadi. Dan kalau tidak, dia akan masalah. Kalau tidak juga, boleh je dengan kena buat solat sunat taubat, 2 rakaat, istighfar, mengucap dokumen syahadah, baru jadi wali. Kerana kalau wali tak adil atau wali itu ada wali yang ni, dia tak boleh jadi, dia akan merosakkan perkahwinan kita. Yang keempat, 2 orang saksi yang adil. Yang kedua, 2 orang saksi yang adil. Saksi itu kena adil juga. Orang yang paling baik kat situ. Okay. Dan yang kelima ialah ijab dan kabul. Aku nikahkan di kau, aku terima nikahnya. Itu adalah rukun-rukun nikah. Syarat bakal suami. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, tidak ahram haji dan umrah. Lelaki tertentu, memang lelaki ya, perempuan, belum mempunyai 4 orang isteri. Ini clear. Kalau dia dah ada 4 isteri, dia tak boleh kahwin yang kelima. Dia kena ceraikan satu orang isteri dia. Itu syarat. Dengan rela hati, bukan kena paksaan. Lelaki yang sulen, iaitu bukan khunsa muskil. Khunsa mestinya seorang lelaki tapi jadi ada alat kemaluan. Alat kemaluan perempuan ada, alamat kemaluan lelaki pun ada. Khunsa ni, orang khunsa atau pondan ni, yang lah sejak lahir, dia ni Allah takdirkan ada 2 kemaluan. Kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan dalam badan dia. Di tubuh dia itulah ada 2 kemaluan, lelaki dan perempuan. Itu khunsa. Yang pondan-pondan kebanyakan ni di operation, buat sendiri, tak ada khunsa pun. Ini memang beranak oleh Ta'ala. Maknanya kalau lelaki tu ada 2, sebab saya pernah dulu buat, saya pernah menguruskan sebuah taska kan, sisi saya tolong dia. Dia ada seorang budak ni, bila kita mandikan dia, budak kecil, dia ada 2 lah. Dia ada 2 alat kelamin. Kelamin lelaki dan perempuan ada sekali. Cakap, macam ni Okey, sampai satu peringkat umurnya 12-13 tahun, tak lalih dia, tengok kecenderungan dia. Kalau kecenderungan dia taklah menjadi lelaki, maka dia adalah seorang lelaki. Kalau kecenderungan dia perempuan, dia jadi perempuan. Maksudnya, macam mana dia berlaku? Maksudnya, katakanlah cenderungnya perempuan. Maknanya dia keluar haid, tapi cuma ada kemaluan lelaki di badan dia. Tapi kemaluan lelaki tak berfungsi. Ada kemaluan tu, tapi dia tak berfungsi. Maka dia adalah seorang perempuan. Kalau dua-dua boleh berfungsi, tengok kecenderungannya macam mana. Kencing boleh melalui 2 jalan. Jalan lelaki dan jalan perempuan. Jadi itu di antara cabaran dia. Okay. Itu namanya khunsa. Khunsa. Jadi kalau dia lelaki dan bukan khunsa, alhamdulillah. Yang seterusnya ialah syarat bagi perempuan yang beragama Islam, perempuan yang tertentu, bukan mahram bagi bakal lelaki jadi suaminya. Mahram ni mana ada beradik dia ke dan sebagainya. Bukan isteri orang yang tidak dalam bukan isteri orang yang tidak berada dalam edah orang lain. Maknanya dia mesti dah bebas lah kalau dia dah diceraikan oleh suami dia tapi dia masih dalam edah, tak boleh, dia tak boleh kahwin dengan dia. Tidak berperang haji dan umrah. Okey, itu syarat. Yang ke-8, syarat wali. Beragama Islam. Seorang lelaki balik dengan keadaan sendiri, bukan paksaan. Ini wali. Dia memang nak jadi wali. Tidak dalam ihram haji. Orang yang adil, tidak fasik. Fasik ni orang bohong, penipu. Pembohong, penipu. Orang dan sempurna akal. Jadi kalau bapak kita kaki penipu, pembohong, carilah imam supaya jadi wali kita. Kalau tak, bapak kita seorang taubat 2 rakaat, kemudian dia istighfar, dia mengucap salah balik, kemudian dia nikahkan kita. Dan seorang yang sempurna akalnya. Syarat saksi. Bilangan tiap kurang 2 orang, mana 2 orang saksi beragama Islam, berakal, balik, lelaki, sejahtera, panca indera, mana boleh lihat, boleh dengar, bercakap, sampai faham, bukan orang gila dan sebagainya. Orang yang memahami kandungan lafaz sejak dia tahu makna aku nikahkan di kau, dia tahu maknanya.
dan juga orang yang adil, yang tidak fasik, tidak berbohong. Kalau kaki bohong, kaki menipu, jangan jadi saksi. Habis bayang kita nanti. Dia nikah. Sirah, lafaz ijab. Lafaz ijab adalah digunakan lafaz nikah dan dijemahkan dalam dua lafaz itu apa dua bahasa. Nak cakap Inggeris boleh, nak Melayu boleh, cakap Inggeris boleh. Tak ada masalah. Cakap Jawa boleh. Yang penting kita faham bahawa dia sedang melakukan ijab pernikahan. Apa ijab ni dibuat oleh wali sendiri atau ni wakilnya. Contohnya aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Fatimah binti Abdullah. Mewakilkan wali kepada bapa je kepada aku dengan mas kawinnya RM40 tunai. Contohlah. Sudah kau pula itulah cara penerimaan daripada lelaki sendiri walaupun wakilnya maupun wakilnya setelah selesai sirah ijab yang tidak diselangi apa-apa perkataan asing atau masa yang panjang. Maksud di sini adalah kabul ni, aku nikahkan kau, jawab aku terima nikahnya. Ini kena clear, kena terima nikahnya. Jadi ucapan yang mana kita ada sirah ijab dan kabul. Jadi kalau tak ada, boleh wakil. Masuk wakil ialah katakan kita suami kita nak kahwin dengan orang dia dekat Mesir, tak dapat balik kapal terbang dia ni. Pandemik tak boleh lepas. Jadi ni kita kan nak kedai makan dah jemput orang dah datang. Tapi nikah dia masih suami dia kapal terbang. Jadi wakilkan sesiapa yang jadi wakil suami dia. Jiran sebelah ke apa, pakai gajah cantik, dia pun angkatlah nikah sebagai wakil. Jadi aku terima nikah hanya mewakili siapa. Lepas ada nikah tu, dah dalam dia balik lah. Dia jangan stay sebab dia bukan suami semua orang tu. Betul. Tunggu suami betul dan kau terbang tak sampai lagi. Tu maknanya boleh wakil lelaki perempuan. Apakah tanggungjawab suami isteri? Tanggungjawab suami dan isteri memberi nafkah, mas memberi suami kepada isteri. Tanggungjawab suami kepada isteri ialah mas kahwin. Kena beri mas kahwin. Dengan mas kahwinnya RM40 tunai, bagi. Memberi nafkah kehidupan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bagus. Kelakuan baik, mana akhlak baik, bimbing isteri, payangi isteri, memberi bimbingan, menjaga kehormatan isteri, jangan cerita keburukan isteri pada orang lain, memberi layanan zahir dan batin, dan melakukan keadilan sekiranya berpoligami. Itu tanggungjawab suami kepada isteri. Tanggungjawab isteri kepada suami. Wajib taat pada suami, wajib tinggal di rumah ditetapkan oleh suami, dan wajib menjaga kehormatan diri, wajib menjaga rumah tangga. Dan tidak menolak panggilan suami jika dipanggil kepada tidur. Maknanya kalau suami ajak tidur, tidur. Jangan kita nanti labang nak main game lah, nak Korea apa. Kemudian kita bertanggungjawab tanggungjawab suami beristeri. Halal pergaulan sebagai suami isteri, suci berketurunan. Kemudian wujud hak pusaka yang antara keduanya, sah anak sah taraf, dan kewajipan keduanya berlaku dalam pergaulan. Perlu musyawarah berbincang dalam hal rumah tangga, berlaku adil untuk segala ketentuan. Ini adalah tanggungjawab bersama. Okey. Bukunya tak apa, nanti aku baca sama. Ada siapa nak tanya? Ini basic untuk bab pertama, tunang dan perkahwinan. Ada siapa nak tanya? Jadi ini di antara perkara yang okey, ada siapa nak tanya? Ustaz, yang